أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. Ayat 51 sampai 57 surah Maryam. Alhamdulillah, pagi hari ni kita tukar udara di tempat lain sikit dah, oleh kerana ada kes berlaku, ada saudara kita yang terkena COVID di Masjid Subulus Salam. Jadi saya ambil peluang ni tukar tempat untuk kita langsungkan bacaan terjemuh ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam surah Maryam. Jadi ayat yang ke-51 ni sebagai sambung daripada ayat sebelum pada ni, iaitu kisah hubungnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah pun kita belajar sebelum daripada ni, iaitu Nabi Ibrahim sentiasa royak kepada bapa dia supaya beriman kepada Allah, kembali kepada jalan yang sebenar, tidak menyembah berhala dan tidak melaku sebarang syirik dengan Allah. Tapi akhirnya bapa Nabi Ibrahim sendiri enggan ataupun tak terima ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Allah, maka dia tetap duduk di dalam kafe dan menghalau Nabi Ibrahim daripada pangkuan jaga air dia. Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut ayat yang ke-51 sampai 57 yang saya baca saat ini, iaitu hubungnya dengan beberapa orang nabi. Yang pertama sekali iaitunya Nabi Musa alaihissalam, yang Allah Taala muliakannya dengan memberi kitab Taurat dan seru dia, panggil dia di Bukit Tursina supaya munajat Allah Subhanahu Wa Taala, dan memberi kepada Nabi Musa ni seorang pembantu, iaitunya adik dia, iaitunya Nabi Harun. Nah, sebagai seorang nabi dan sebagai seorang wazir. Wazir di sini artinya sebagai penolong, bukan arti Ratha Menteri dah, tapi sebagai seorang nabi dan rasul, tapi duduk sekali dengan Nabi Musa alaihissalam. Tuhan sebut juga dalam ayat selepas pada tu, iaitunya Nabi Ismail, yang Allah memujinya sebagai seorang yang sadiqal wa'di, iaitunya orang yang betul perjanjian ataupun apa yang dijanjikan, maka itulah sebagai sifat Nabi Ismail alaihi salam. Dan Nabi Ismail ni adalah sentiasa suruh ahli keluarganya, maknanya anak dia, isterinya, menunaikan solat, mengeluarkan zakat, dan dia adalah sebagai seorang nabi yang diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebut juga iaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah orang yang benar sebagai seorang nabi yang lurus dan diangkatnya di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebagai kupasan sikit sebanyak yang apa yang saya baca saat ni, dalam arti maknanya dalam lingkungan lebih kurang itulah. Cuba kita tengok dari pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh macam mana. Ayat ni tidak berhajat kepada huraian yang begitu panjang, sebab semua tu sudah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhubungan dengan para nabi, para rasul dan sebagainya. Ayat yang ke-51 dalam surah Maryam ni, dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Musa.
Kisah Nabi Musa ni adalah kisah yang begitu panjang, sangat panjang sekali di dalam Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang ikhlas dan adalah ia seorang rasul lagi nabi. Jadi Allah Taala ayat dalam ayat ni cerita berhubungnya dengan Nabi Musa dengan secara rekah. Kisah dia yang panjang tu ada dalam suratul Baqarah, surah Al-Qasas, surah apa lagi? Surah Asy-Syu'ara dan beberapa surah, suratul A'raf dan banyak-banyak surah. Sebab kisah yang paling panjang sekali dalam Quran iaitu kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel. Tapi Allah Taala ayat di sini 2 ayat untuk jadikan sebagai secara rekah kisah Nabi Musa yang telah diberi penghormatan yang boleh munajat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada nabi lain-lain, tapi Allah Taala beri kepada Nabi Musa boleh munajat Allah Taala di gunung Tursina, serta dikurniakan seorang saudara lelakinya iaitu Nabi Harun alaihi salam sebagai penolongnya. Sebagai penolong iaitu sebagai pembantu dia. Walaupun dua orang itu adalah nabi kedua, rasul kedua, tapi power ni kuat duduk di Nabi Musa alaihi salam. Selepas pada tu Nabi Harun dah tunai tugas tanggungjawab dia iaitu untuk membantu khija-khija Nabi Musa apa yang dikehendaki. Allah ayat lagi, dan kami telah menyerunya dari arah sebelah kanan gunung Tursina. Gunung Tursina iaitu gunung yang berada di negeri Mesir. Berepek dengan Palestin. Di situ adanya bukit yang tinggi yang dikira katanya sebagai tempat rasul-rasul, sebab nabi-nabi memang banyak yang berada di situ. Dan kami dampingkan dia dengan diberi penghormatan berkata-kata dengan kami. Alhamdulillah, ini satu mukjizat yang khas Allah Taala bagi kepada Nabi Musa alaihi salam, boleh kecek dengan Allah dengan secara direct, dengan secara terus menerus. Tidak ada perantara. Ini khas Allah Taala bagi kepada Nabi Musa. Sebab itulah dinamakan Musa ni iaitu Kalimullah. Kalimullah artinya khusun tanah dengan Allah Ta'ala. Yang Allah kecek, dia pun dengar, dia rakyat, Allah Ta'ala pun jawab. Ini adalah kisah hubungnya dengan Nabi Musa alaihi salam. Lepas tu Allah beri kepada Nabi Musa ni fisik iaitu adik dia sebagai seorang Nabi yang boleh bantu dia. Dan kami kurniakan kepadanya dari rahmat kami saudaranya Harun yang juga berpangkat Nabi. Duduk sekali dua-dua orang. Pergi mana-mana tu adalah duduk sekali semua dalam hak khija seru menyeru dan umat manusia, terutamanya apabila pergi jumpa dengan gergasi dunia pada waktu tu iaitu Firaun laknatullahi alaih di Mesir. Jadi Nabi Musa pun pergi dengan Nabi Harun. Sebab Nabi Musa ni dia kecek kurang sikit, lidah dia tu dia kurang fasih. Maka berhajat kepada Nabi Harun yang pandai kecek, pandai royak untuk nak jadi jelas lagi gapo yang disebut oleh Nabi Musa. Maka Nabi Harun pun tolong. Ni kadang-kadang kita ambil kisah ni gambarlah katanya, kadang-kadang orang hak penting tu kadang-kadang tak mesti katanya kena kecek sedap. Tapi power yang ada pada diri dia tu menyebabkan orang berasa gerung, orang berasa kerencai. Saya misal mudah-mudah ni. Kadang-kadang hak ni jadi ketua, hak ni jadi rong. Ini sebagai misal. Orang duk nak kepada ketua hak sungguh. Tapi apabila rong dia pergi tu, power dia tak serupa antara rong dengan ketua. Kalau lah ketua pergi, kadang-kadang pergi pak duduk dengan kecek 2-3 patah sign nama kokek. Khija dikira katanya selesai dengan secara mudah. Tapi orang lain pergi supaya rong dia pergi, dia tak sama dah. Dia tak sama dah. Power orang ni memang dia ada kewibawaan dia panggil pada diri seseorang. Begitulah juga Nabi Musa dengan Harun, walaupun pangkat dua-dua orang itu adik-beradik, nabi kedua-dua, rasul kedua-dua, tapi power
halang amnat duduk di Nabi Musa alaihi salam lebih daripada Nabi Harun. Walaupun Nabi Harun kecek fasih. Nah, Nabi Musa sendiri royak, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Saudara aku Harun orang yang lebih fasih daripada aku lagi di segi percakapan. Hal ini Nabi Musa sendiri mengaku, royak kepada Allah, ya Allah, aku ni tak fasih lidahku, aku kecek. Sebab tu Nabi Musa dia minta dengan Allah ketika Allah suruh dia pergi jumpa dengan Firaun. Nabi Musa kata kena, qal rabbi shrah li sadri. Wahai Allah, lapangkanlah dadaku. Maknanya hati aku, perasaan aku, otak aku, semua wimung lapangkan. Maknanya we jadi cerah. Belum pada nak pergi jumpa dengan Firaun. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusan, semua urusan aku, hijab aku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan ukarkanlah benda yang duk balik di lidahku. Nak ayat katanya Nabi Musa minta supaya Allah Taala jadi dia ni boleh kecek dengan betul di hadapan Firaun. Sebab Firaun gergasi dunia pada waktu tu. Walaupun Nabi Musa adalah anak pera Firaun, Nabi Musa dibesarkan di dalam istana Firaun di Mesir. Tapi apabila Nabi Musa dihamak, dikeluar daripada istana, Allah Ta'ala lantik Nabi Musa sebagai seorang rasul untuk pergi seru Firaun. Sebab Allah ayat di dalam Quran katanya innahu tagha. Kerana Firaun tu adalah manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa ayat lagi minta dengan Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani, mengukarkanlah, jadi mudahkanlah benda hadap balik-balik di lidah aku, yafqahu qawli, supaya mereka itu faham reti gapo yang aku duk kecek. Alhamdulillah. Ni Allah Taala wikhah kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun yang gi mana-mana gi sekali sokmo, walaupun ada setengah-setengah ketika Nabi Musa ada nak marah kepada adik dia, kepada Harun, tapi tu pun tidak membawa kepada marah dengan hawa nafsu, tapi marah dengan dasar yang sebenar. Mari pula ayat yang ke-54, Allah sebut di sini perihal Nabi Ismail dengan secara rekah dah. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh di sini, setelah Allah Taala menceritakan perihal Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishaq, cucunya Nabi Yaqub, dan Nabi Musa yang juga berasal dari keturunan Nabi Yaqub. Maka dalam ayat ini diceritakan secara khusus perihal Nabi Ismail, anak seorang Nabi, anak sulung Nabi Ibrahim. Ni hak kita ngaji dah belum pada ni. Nabi Ibrahim ni ya boleh anak, iaitunya Ismail dengan Ishaq. Kerana beberapa keistimewaan yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di antaranya ialah sifat menepati janji. Ni Allah Taala wikhah kepada Nabi Ismail betul janji. Kita pun lagu itulah. Kita kalau nak bersifat dengan sifat-sifat Rasul ni, maka marilah kita jadi betul janji. Gapo hak kita janji kita royak, jadi kita tunai. Kecuali kita tak boleh tunai sungguh, tak boleh tetu, tak boleh tepat dengan perjanjian, maka kita royak dulu lagi. Kita tak boleh betul dengan masa ni. Kita ada kerja, kita ada urusan, kita gotu, kita gani. Orang pun boleh percaya selalu katanya kita tak boleh buat, tak boleh tunai janji kita. Tapi kalau sekiranya kita neu-neu sungguh nak buat masa tu, tepat tu, mengikut gapo hak janji, maka kita tunaikanlah janji kita. Supaya dengan Nabi Ismail yang Allah Taala puji di dalam Quran, sadiqal wa'di, dia adalah orang yang betul janji. Wa kana rasulan nabiyya, sesungguhnya ia adalah benar menepati janji dan adalah seorang rasul lagi berpangkat nabi. Alhamdulillah, daripada Nabi Ismail inilah anak cucu dia, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi
yang agung daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Gapo yang Allah Taala puji Nabi Ismail, iaitunya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah, dan adalah ia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang. Allah ni cuba kita gambar gambar katanya kita suruh kedak anak kita semaya. Kalau nak katanya suruh bini tak munasabah sangat dak. Seorang bini ni kena tok lelaki royak sokmo katanya suruh semaya, bangun semaya, ya tak sepatut dah. Sebab suami yang kena kuat email dia, amalan dia. Isteri pun lagu tu juga. Kalaulah bini, saya minta maaf ni tak. Kalaulah bini kena duk cokeh sokmo, kena duk gerak sokmo semaya, kena duk tanya sokmo semaya. Semaya dak lagi. Cik katanya bini tu tak gerak gimna dah tu. Sebab tu kita orang jadi suami isteri ni kena kuat dalam rumah tangga. Ha semaya, ha amal ibadat, harga tu harga ni. Lepas tu suruh anak-anak. Anak-anak tak apa. Hak ni duduk di pok, duduk di mok yang nak cokeh, tanya sokmo semaya dak lagi, buat dak lagi. Nah, sebab semaya ni benda penting. Rahsia semaya memang banyak. Lepas tu duduk di semaya itulah juga seseorang tu nak kasih kepada agama, nak kasih kepada Allah, duduk di semaya. Mana-mana budak, mana-mana anak-anak yang dilatih, yang diasuh dengan semaya sejak daripada kecil-kecil, insya-Allah dia kasih kepada Allah, kasih kepada semaya siapakah dia tua. Siapakah dia mati, dia tak tinggal semaya. Tapi orang ada semaya ketika tua dah baru nak semaya. Wallahu alam lah, ni bukan kaedah tetap dak, tapi ulama-ulama mai dak tulis dalam kitab royak katanya orang ada semaya dia ketika tua dah, kemungkinan dia tak sayang mana kepada semaya. Sebab apa? Sebab jelira masuk dalam hati dia, dalam cara hidup dia tu tak begitu rapat sangat dengan semaya. Tapi kalau sekiranya anak-anak kita dilatih, diasuh, disuruh supaya semaya sejak daripada kecil-kecil lagi, belum pada masuk akhir balik lagi dia semaya dah. Lepas tu jaga semaya setiap waktu. Tiap-tiap waktu dia jaga semaya. Dia semaya, dia jaga duduk dalam semaya semua. Apatah lagi bapak sendiri ajak anak pergi ke masjid. Nah, ajak anak pergi ke masjid, boleh semaya Jumaat. Anak-anak boleh klukli dengan orang ramai, boleh kita tengok, oh orang ramai duduk semaya, dia pun boleh semaya. Maka ini adalah suatu tarbiyah. Yakinlah katanya, nak tarbiyah, nak didik anak mula-mula sekali, kena dididik dengan semaya. Semaya adalah benda penting. Nah, ayat lain yang Allah Ta'ala ayat dalam surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Mengsuruhlah ahli keluarga kamu semaya. Lepas tu mu kena sabar dalam suruh menyuruh semaya ni. Kena tanya sama. Anak-anak kita belum pada yang nak besar, yang nak bawa diri dia sendiri, pandai duduk dalam masyarakat. Mak pak kena duk tanya sama. Tanya anak, semaya dak lagi. Kadang-kadang budak wallahu alam lah. Kadang-kadang budak dia cerdik, dia berasa katanya dia cerdik. Dia jawab katanya semaya dah, padahal dia tak semaya. Setengah-setengah budak hak semaya rajin itu semaya rajin lagi. Alhamdulillah molek. Tapi hak kita tengoknya bapa boleh generasi, setiap generasi tuk yuk tuk samai manusia ni adanya yang tak mahu mana kepada semaya. Semaya lewat-lewat, semaya dekat-dekat nak habis waktu. Kadang-kadang semaya habis waktu lama dah. Nah, waktu habis lama dah. Kalau semaya subuh matahari naik lama, baru nak bangun tidur, baru nak semaya. Tanda katanya dalam hati itu tak ada takut mana kepada Allah. Ini penting dah. Benda-benda pasal ni benda penting yang Allah Ta'ala rakyat walaupun sikit ya dalam ayat dia. Puji Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Nabi Ismail selalunya suruh ahli keluarganya mengerjakan sembahyang dan memberi zakat. Bermaknanya bila nak beri zakat dia kena ada kerja, ada tugas tanggungjawab, ada raidai, hasil pendapatan. Lepas tu boleh beri kepada orang. Cuba kita gambar katanya dalam masyarakat kita, berapa orang yang sedar zakat? Kebanyak ke? Wallahu alam, ni saya fikir dah. Ramanya orang faham katanya keluar zakat tu iaitu zakat fitrah. Setahun sekali ketika dalam bulan Ramadan sebelum daripada nak semaya hari raya Aidilfitri. Keluar zakat.
Lepas tu duit hak raidai duk ada banyak dengan pokok kayu, dengan nego, dengan rumah sewa, dengan gotu, dengan banyak. Orang tak keluar zakat. Apatah lagi hasilnya daripada hak dia duk kerja, boleh duit gaji banyak, gotu banyak, duit banyak, tak keluar zakat. Ni nak minta jadi masyarakat kita pakat-pakat sedar dah, pakat-pakat sedar bahawa ini adalah perkara penting di dalam cara hidup yang Allah Ta'ala beri kepada kita melalui Al-Quran. Dia puji Nabi-Nabi pada zaman dahulu, gotu gani, kita boleh guna di dalam hidup kita. Akhir sekali, saya tak ada nak terjemah ayat selepas daripada ni sebab masa nak habis dah. Dan ia pula adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Wa kana 'inda rabbih mardiyya. Allah puji Nabi Ismail iaitunya sebagai seorang rasul yang diredai di sisi Allah. Yakni ia apa menyuruh kaum keluarganya lebih dahulu mengerjakan amal-amal yang soleh supaya menjadi ikutan yang baik bagi orang lain. Ni begitulah semua tiap-tiap orang ada. Kalau boleh belum pada yang nak pergi seru, nak wayak, nak mengajar, nak ceramah kepada orang luar, wayaklah dulu kepada keluarga dia. Orang yang berjaya dalam keluarga, insya-Allah dia akan berjaya di luar keluarga dia. Tapi kalau sekiranya duduk nen kepada orang luar saja tapi bokrong dalam rumah tangga, bini dia, anak dia mai kuap mai dule, maka bagaimanakah dia nak pergi apa? Nak pergi berjaya dengan orang luar, sedangkan anak dia sendiri, isteri dia sendiri, dia tidak berjaya di dalam hal didik ke. Sebab itulah mari kita pakat-pakat sedar bahawa ini adalah perkara penting dalam kehidupan setiap muslim, setiap keluarga, melalui Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala royak kepada kita. Maka kita ambillah faedah sebanyak mungkin, terutamanya kita minta supaya Allah bukakan hidayah, buat selama-lamanya kepada kita, dapat kita nikmati kejernihan, kebaikan ajaran daripada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diredai dunia sampaikan kita boleh duduk di dalam syurga insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.